Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang menonton dan juga sahabat-sahabat guru. Okey, terima kasih sentiasa menyokong channel Cikgu Hadi Ismail. Yang belum subscribe ataupun yang pertama kali masuk ke channel, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi bila cikgu upload video-video yang baru. Okey. Hari ini kita akan sambung dengan topik sistem hidroponik. Bukan sistem hidroponik. Sebenarnya dalam bab RBT tingkatan 1, tajuk ni adalah berada di dalam reka bentuk sistem fertigasi. Tapi sebelum kita, minggu yang sebelum ni kita dah tengok maksud definisi bagi apa itu sistem fertigasi. Jadi sebelum kita nak lebih mendalam lagi, saya nak bawakan, kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan sistem hidroponik. Sebenarnya fertigasi ni dia adalah salah satu inovasi yang dihasilkan daripada salah satu sistem hidroponik, iaitu sistem pengairan titis. Okey. Jadi dalam sistem hidroponik ada beberapa kaedah yang mana boleh pelajar nampak. Di sebelah saya ni ada tu teknik penanaman bagi sistem hidroponik. Yang mana setiap satu kaedah dia ada cara penanaman yang berbeza-beza lah. Jom kita tengok satu persatu. Okey. Yang kita dah tengok tadi, ini. Yang ini, kalau saya boleh lukiskan dia sikit. Okey, merah. Yang ini adalah fertigasi. Okey. Fertigasi ni salah satu inovasi daripada ni lah. Okey. Alright. Kemudian kita nak tengok yang seterusnya, teknik aliran cetek. Okey. Yang seterusnya aliran dalam. Ada beza kan? Aliran cetek, aliran dalam. Kemudian teknik takung. Okey, teknik takung. Teknik takung ni kalau seingat saya lah, masa zaman saya sekolah dulu, teknik takung adalah salah satu kaedah yang paling popular. Sebab masa tu hidroponik dia baru macam diperkenalkan lah, inovasi yang diperkenalkan di Malaysia berkaitan pertanian. Jadi teknik takung ni memang famous dulu. Tapi sekarang dah banyak dah kaedah-kaedah lain. Ini kaedah-kaedah dia ni. Kaedah takung, kaedah pasang surut dan juga aeroponik. Okey, kita tengok satu persatu. Supaya pelajar boleh faham, kemudian boleh tahu, oh ini kaedah ni apa. Sebab kadang kita tengok je, kita tak tahu apa benda kaedah dia. Kita dah tahu ni. Ini maksud dia kita dah tahulah. Kaedah aliran cetek, dia kata larutan baja, larutan baja yang disalurkan dalam bekas yang mengandungi akar tanaman. Okey, kalau pelajar boleh tengok dekat sini, di bawah ni kita ada larutan baja. Ini adalah larutan baja. Okey. Alright. Di bawah larutan baja, larutan ni dipam oleh pam air, dimasuk, tengok pengaliran baja dia masuk ke satu kita panggil medium penanaman. Okey. Satu media sama ada mungkin dia pakai hydroponic dan sebagainya. Okey. Dia masuk larutan baja kat sini, kemudian baja yang datang yang masuk ke dalam ni, okey, dalam ni lah. Baja yang masuk dalam ni dialirkan hanya setakat cetek. Maksud cetek ni dia hanya setakat di bahagian akar je. Ni akar ni kan. Di bawah akar ni kan. Itu yang dimaksudkan dengan cetek. Kemudian air baja tadi dia, larutan baja tadi dia mengalir balik masuk ke dalam larutan ke tangki kita. Jadi itulah dia punya cycle yang berlaku yang dinamakan sebagai teknik aliran cetek. Okey. Yang kedua, teknik aliran dalam. Berbanding dengan aliran cetek, aliran dalam bezanya adalah di bahagian sini. Tadi kita nampak dia di bahagian hujung-hujung akar je kat sini kan. Tapi bagi aliran dalam, dia larutan baja yang masuk, dia terus memenuhi kawasan akar. Maksudnya dia tenggelamkan terus akar tu. Dia tenggelamkan terus akar. Kita panggil dia sebagai teknik aliran dalam. Okey. Dia kata perbezaan hanya pada bekas tanaman yang lebih besar dan dalam. Bekas tanaman ni lah bekas kita.
Dia bekas dia lebih besar dan juga dia lebih dalam. Maksudnya air baja yang masuk ke situ dia boleh terendam, merendamkan akar tanaman. Okey. Yang ketiga, teknik takung. Ini yang saya sebut tadi. Ini macam-macam takung. Kalau zaman sekolah dulu, kita memang buat inovasi pakai bahan-bahan terpakai je. Buatlah takung, kemudian pakai gabus dan sebagainya. Terhasillah hidroponik. Okey, biji benih disemai pada media tanaman dan bekas yang diletakkan di atas larutan baja pada takung. Ini air baja yang dibancuh. Okey, dimasukkan dalam takung. Kemudian ini adalah kita punya pelapik di bahagian atas lah. Ini kan bekas yang diletakkan di atas larutan baja. Takung mesti tidak telus cahaya, tidak serap panas dan tidak berkarat. Ini kena penting juga ni. Kita nak elakkan masalah-masalah yang berlaku nanti. Okey. Yang seterusnya, teknik pasang surut. Ini adalah teknik pasang surut. Namanya teknik pasang surut. Okey, kenapa teknik pasang surut? Dia kata, tiup sifon digunakan untuk mengawal pengaliran masuk keluar larutan baja. Pengatur masa digunakan untuk menghidupkan pam mengikut masa yang ditetapkan. Dia ada masa-masa tertentu. Bila masa air di pam, dia masuk sampai ke tahap tiup sifon ni, dia akan kita panggil dia macam pump lah. Pump balik ataupun dia buang semula air tu masuk ke dalam larutan baja kita. Okey. Ini adalah tiup sifon. Alright. Seterusnya, kaedah aeroponik. Akar tanaman digantung di udara dalam ruang tanaman. Okey, kita ada bekas tanaman. Sama juga kaedah macam tadi, larutan baja dipam masuk ke dalam bekas tanaman. Tapi yang bezanya adalah di bahagian dalam bekas tanaman tu dia ada dia punya peralatan khusus. Yang mana dia ada nozzle. Yang nozzle ni dia akan bila air masuk pam dia, nozzle ni dia akan percikkan air tu ke bahagian akar tanaman. Okey, dia percikkan air ke bahagian akar tanaman, cukup masa dia akan akar akan menyerap baja tersebut, nutrien tersebut. Kemudian lebihan baja tu dia akan masuk balik. Itu kitaran yang berlaku. Okey, ini namanya adalah aeroponik. Yang keenam, ini yang akan kita kupas nanti. Bab yang seterusnya kita akan kupas lebih lanjutnya ni. Teknik pengairan titis. Sama juga ada larutan nutrien, larutan baja ni. Dipamkan air dia melalui paip-paip dia. Kemudian dia akan melalui masuk ke setiap polybag menggunakan kaedah titisan. Okey, masa bergantung pada kita yang set lah. Contoh kita nak siram pagi, awal pagi dan juga lewat petang. Contoh, berapa minit terpulang pada tanaman kita. Okey, jadi inilah 6 kaedah hidroponik yang pelajar perlu faham. Yang mana setiap jenis ataupun setiap kaedahnya dia mempunyai kaedah penanaman yang berbeza-beza. Okey. Jadi sekian dulu. Kita akan sambung lagi pembelajaran kita pada selepas ni. Kita akan tengok bagaimana proses ataupun apa komponen-komponen yang diperlukan untuk sistem fertigasi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.